alaihi wasallam menyampaikan hukum hakamnya untuk kehidupan manusia, maka mereka hendaklah menyahut seruan tersebut dan menerimanya dengan penuh perhatian serta berusaha dengan sebaik mungkin, melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Baik, ini kerana seruan ya, kan, dalam bahasa Arab wahai, ataupun bahasa Melayu kita hai, kan. Ya tadi itu, seruan tadi itu ada mengandungi ajaran yang berguna untuk kehidupan manusia. Untuk kehidupan siapa? Allazina amanu. Seperti mereka dapat mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada manusia, contoh-contoh kehidupan yang boleh dijadikan teladan dan pengajaran utama untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan serta mengangkat kehidupan mereka, mana kita lah manusia, kan, allazina amanu tadi, ke arah yang lebih tinggi martabatnya agar mereka dapat mengikuti jalan yang lurus yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-Anfal. Silap tadi. Dalam surah Al-Anfal ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Baik, maksudnya wahai orang yang beriman, istajibu. Istajibu ni adalah kata perintah, penuhilah. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dia punya terjemahan dia. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kamu kepada suatu yang memberikan kehidupan kepada kamu. Iza da'akum, apabila Rasul da'a, mana menyeru kamu, lima yuhyikum, kepada apa yang dapat menghidupkan kamu atau memberikan kehidupan kepada kamu, wa'lamu, dan ketahuilah bahawasanya, ini ayat lama, annallaha yahulu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu membatasi bainal mar'i wa qalbih, antara manusia dan hatinya. Antara manusia dan hatinya, wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan sebagainya kata mahsyar ni makna dibangkitkan. Baik, wattaqu fitnatan la tusibanna, kan, dan takutlah kamu, jagalah atau peliharalah diri kamu daripada fitnah. Di sini dimaksudkan dengan siksaan. La tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan jaga atau peliharalah diri kamu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang yang zalim sahaja di antara kamu, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, amat keras siksaannya. Baik. Kalau kita buka kitab tafsir lah umpamanya, tuan-tuan. Kitab tafsir yang biasa ada dalam kalangan masyarakat kita adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini biasalah ada, kan. Saya harap-harap semua adalah. Baik, yang terjemahan Melayu ataupun Indonesia pun, kan. Baik, jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan pandangan Imam Al-Bukhari dalam sahih dia. Bila kita buka, saya buka lah tadi, contohlah
yang mana Imam Ibnu Katsir menukilkan pandangan Imam Al-Bukhari ketika mentafsirkan ayat 24 surah Al-Anfal ini. Sorry, ini silap ni. Al-Anfal ini. Baik. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan mana istajibu. Mungkin ada dalam kalangan kita tertanya-tanya, ini Sahih Bukhari ni ada tafsir ayat Quran ke? Ya, ada. Kan ada di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah dia buat satu bab. Dia buat satu bab dalam kitab dia ni dinamakan sebagai kitab tafsir. Kitab tafsir. Maknanya dalam kalau bahasa kita ni kita panggil bab ataupun chapter lah. Kan? Bab ataupun chapter memang ada dalam Sahih Al-Bukhari ini kitab-kitab yang selain daripada berkaitan dengan hukum hakam, ada juga kitab yang diberikan judulnya adalah kitab tafsir. Kitab tafsir namanya. Dalam kitab tafsir tadi tu Imam Al-Bukhari membincangkan ayat-ayat yang tertentulah yang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Kitab yang ke-65 dalam susunan Imam Al-Bukhari, dalam susunan Sahih Al-Bukhari ini. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala sekalian, okay, kita sambung. Dia menjelaskan makna istajibu, penuhilah. Lima yuhyikum. Ini saya tulis rumi lah. Lima yuhyikum artinya sesuatu yang memperbaiki keadaan kamu. Baik. Ini dia punya teks hadis dia. Ini dipanggil sanad. Dan ini dipanggil sanad yang panjanglah daripada Ishaq akhbarana Rauh. Haddatsana Syu'bah an Khubayb bin Abdurrahman sami'tu Hafs bin Asim yuhadditsu an Abi Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala, kata dia, kuntu usolli, aku sedang solat, famal rabbi Rasulullah, lalu Nabi pun lalu, kan, fada'ani, Nabi pun panggil aku, falam atihi, aku, kan, fada'ani, Nabi panggil dia, kan, falam atihi, aku tidak menyahut, ataupun aku tidak pergi apabila Nabi dipanggil tadi, hatta sallaitu, sehingga aku selesai solat, summa ataituhu, kemudian aku pergilah jumpa Nabi SAW. Baik, ini yang apa dipanggil teks dia. Kan, saya pernah mendengar Hafs bin Ibn Asim menceritakan hadis berikut dari Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa ketika dia sedang solat, tiba-tiba Nabi lalu, Nabi panggil dia. Dan dia tidak menjawab atau memenuhi panggilan tadi sehingga dia selesai solat. Dan lepas selesai solat barulah dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata ataupun bersabda kepada dia, bertanya, apa masalah yang menghalang kamu untuk datang jumpa aku? Kan? Apakah gerangan yang menghalang dirimu untuk datang kepada aku? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman? Jadi bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, apa ni? Wahai orang beriman, ini ayat inilah, kan, ayat yang kita baca tadi. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu dengan sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu. Kemudian Nabi SAW pun mengajarkanlah, sebab Nabi panggil ni sudah ada sesuatu yang nak dikongsikan ataupun yang nak diajarkan, nak diberitahu kepada sahabat. Lalu Nabi kata thumma qala, kemudian Nabi bersabda, la u'allimannaka, kan, aku akan mengajar kamu a'zama suratin fil Quran qabla an akhruj. Jadi Nabi kata, sesungguhnya aku akan ajar kamu satu surah yang paling azam, paling agung, paling besar dari Al-Quran sebelum aku keluar. Qabla an akhruj, sebelum aku keluar, yakni daripada
masjid lalu Nabi SAW pun bangun untuk keluar. Kalau kita tengok di sini, fazahaba Rasulullah liyukhrija fazakartu lahu. Baik, lalu Nabi pun ajak. Kan kalau ringkas cerita, okey, Nabi bangun untuk keluar daripada masjid, lalu saya mengingatkan janji Nabi tadi. Muaz kata ini pun dia ada sebagai bernama tambahan tadi. Poin di sini ialah bahawa ada seorang lelaki dalam kalangan sahabat Nabi yang mengatakan surah yang dimaksudkan di atas adalah yang berbunyi Alhamdulillah. Ada di sini. Baik, jadi faqala Muaz haddatsana Syu'bah an Khubayb sami'a Hafsan sami'a Abu Sa'id rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza wa qala ya alhamdulillahi rabbil alamin as-sab'ul mathani. Jadi surah yang lebih agung, lebih hebat, lebih besar dalam Al-Quran itu kan, yang sebagaimana Nabi kata la'u'allimannaka, aku nak ajar kepada kamu, aku nak beritahu kepada kamu apa dia surah yang inilah As-Sab'ul Mathani, 7 yang berulang-ulang, dan maknanya adalah surah Al-Fatihah. Baik, dalam surah Al-Fatihah. Baik. Ini sebab nuzul lah, kan? Baik, ayat 24 surah Al-Anfal. Silap ni. Al-Anfal ini juga menjelaskan bahawa suruhan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika allazina amanu, orang yang disuruh tadi itu, mungkin dalam bahasa kita ni orang yang dipanggil itu menyahut segera dan dipenuhi dengan kadar segera akan menimbulkan kehidupan bagi pelakunya. Kehidupan bagi pelakunya maknanya artinya kehidupan orang tadi itu ada makna. Kan memang dia hidup, tapi kehidupan yang dimaksudkan di sini adalah dengan penuh bermakna, artinya dia menyahut suruhan atau panggilan Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, panggilan Allah dan Rasul itu adalah apa dia? Perintah dan larangan. Yang dimaksudkannya adalah perintah dan larangan. Jadi jika allazina amanu, orang yang beriman itu melaksanakan segala perintah Allah dan juga menjauhi larangannya, nescaya ia akan memberikan kehidupan. Nescaya kita maklum tak berkenaan dengan takwa. Apa itu takwa? Jadi apabila kita melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala larangan, diri kita selamat. Masyarakat taman kita, kampung kita akan selamat, tapi tidak begitu. Kan? Itu hanya sekadar konsep dan teori. Kan? Sebab manusia ni macam-macam. Jadi dan antara kehidupan yang dimaksudkan di situ ialah kehidupan hati, kan, al-qalbu. Al-qalbu kerana dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, kita dapati tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kan, dan ketahuilah bahawa, ingatlah bahawa Allah itu membatasi antara manusia, al-mar'u ni seseorang, seseorang ataupun dalam konteks sini adalah manusia, wa qalbi, dan hati dia, qalbu dia. Kan, sedangkan hati itu duduk dalam tubuh manusia. Kan? Jadi bagaimana? Itu Allah punya cerita. Kan, Allah punya urusan. Baik, kembali kepada poin yang kita sebutkan tadi. Jika seorang itu tidak bersegera memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hati. Baik, mengapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala qadirun. Kalau qadir ala wazni fa'il, yang berkuasa, biasanya merujuk kepada manusia. Qadir, qaf alif da ra, qadir. Kalau Allah Taala qadir, kan, isim, maknanya yang menunjuk ala isim, ala isim fa'il juga, tapi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu yang maha
berkuasa. Baik, Allah berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Membolak-balikkan hati manusia kerana dialah yang bagi petunjuk kepada manusia dan juga sebaliknya. Kan? Dan juga tidak bagi petunjuk ataupun menyesatkan hati manusia. Jika seseorang itu pertama kali dapat panggilan dari Allah untuk beriman. Ini dalam konteks zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, kan. Jadi bila dah kesedaran sebab ada musabab untuk menerima kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab masyarakat pada zaman tu kebanyakannya adalah masyarakat yang beragama Yahudi atau Nasrani ataupun juga daripada agama Hanif Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, artinya manusia yang percaya kepada Allah. Kan, cuma bagi golongan Yahudi dan golongan Nasrani, mereka percaya kepada Allah, yang mereka tak percaya adalah Rasulullah. Mereka tak mahu beriman kepada Muhammad. Baik, jadi dia tolak. Kan? Maka boleh sahaja Allah Ta'ala itu pusing balik, memalingkan orang tadi, mana hati manusia tadi itu daripada kebenaran. Ini yang kita risau. Kita baca ayat-ayat yang sebegini, kan? Oh, kita kata okey, ini tak apa, pasal apa ini cerita dalam Al-Quran. Kan tak, kita kena tengok muhasabah diri kita, kalau ia juga boleh berlaku kepada kita. Kan? Sebab apa? Sebab hati, kolbu kita ini ialah sesuatu yang sentiasa berbolak-balik. Saya ada berikan definisi sedikit di hujung. Kita pergi kepada di sini. Baik, al-qalbu ini dalam bahasa Arab al-qalbu. Dan bahasa Melayu pun panggil kalbu. Jangan sebut kaf jadi kalbi. Kalbi itu kalbun tu anjing. Kan bahasa Arab qaf, qalbun. Kan qalbun salim. Biasalah dalam yang popular dalam masyarakat kita. Baik, jadi dalam bahasa Melayu dieja kalbu. Kan dengan kaf. Asalnya qaf. Maknanya hati nurani. Baik, secara terminologi ataupun secara istilahnya ialah perkataan qalbun dan jamaknya qulubun. Kan kita baca doa Allah mastabit qulubana, ada di atas ni. Artinya hati atau jantung, dan ada juga yang kata jantung hati, berasal daripada perkataan qalaba yaqlibu qalban, yang bermakna membalikkan, memalingkan, menjadikan yang atas ke bawah, kan, yang dalam keluar. Ibarat kata kalau kita tengok dengan baju lah, kan, dengan baju ni, jadi qalaba maknanya menterbalikkan, kan, yang dalam keluar, yang luar ke dalam, ataupun yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, dan seumpamanya lah. Jadi maksud al-qalbu dari sudut bahasa, apabila dihubungkan dengan apa yang dirasakan oleh manusia, dia rasa serba salah, rasa bolak-balik, kan, dok nak macam mana ni, jadi tak jadi ni, nak tak nak ni, kan, contohlah, kan. Baik, seperti perasaan kadang-kala rasa sedih, kadang-kala rasa seronok, rasa bahagia. Okay, secara maknawi pula ialah keadaan dan sifat al-qalbu ini, jantung hati ini sentiasa tidak tetap dan amat berpotensi untuk berubah. Kan dia terdedah kepada untuk berubah-ubah. Okey, yang seterusnya ialah dari sudut makna saintifik, membalik, yang berada di atas jadi di bawah, yang kanan jadi di kiri, yang nyata jadi tak nyata, dan sebaliknya lah, berpaling, berubah, marah, iti, esensi dan juga jantung. Manakala maksud dari sudut apa yang disebutkan dalam Kamus Dewan, al-qalbu atau hati ialah jantung ataupun batin, tempat perasaan kita. Kan, benda ni tak nampak tak, kan? Baik. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan qalbu itu bukan semata-mata organ jantung. Dan kalau kita buat keluar tu macam seketul, kan?
Seketul dia kecil lah kan. Okey, kalau boleh operate ni, ambil jantung kita ni kan, ambil letak atas meja ni, contoh tak. Inilah dia. Lebih kurang besar sikit pada ibu jari kita, contohlah. Jadi jantung kan. Tapi dari sudut maknawi tak nampak. Dari sudut maknawi tak nampak, walaupun secara fiziknya okey, ada jantung, hati ataupun kolbu tadi itu ada atas meja. Namun ia merupakan sifat yang ada dalam diri manusia. Kan? Yang kita tak nampak. Ibarat kata kita juga maklum tuan-tuan, kita rasa lapar. Kat mana rasa lapar? Kan? Kita rasa benci. Kita rasa kasih dan sayang. Kat mana perasaan benci, kasih dan sayang tadi? Kan? Di lidah? Tak. Kan? Di mata? Tidak. Tapi di mana? Pada perasaan kita. Baik, jadi manusia yang dapat timbangkan keputusan yang baik ataupun buruk, maka keputusan yang diambil oleh al-qalbu, hati ini, membawa kesan sama ada yang baik ataupun yang buruk, yang dapat pahala maupun dapat dosa. Dan bagi Imam Ibn Katsir ada kata lafaz qalbun ini hati yang dapat memberikan. Kan bahasa mudah kita panggil hati ataupun jantung hati. Baik. Balik kepada yang di atas. Balik kepada ayat yang di atas. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surah Al-An'am ayat 110. Qala Allah wa ta'ala wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah Ta'ala, wa nuqallibu af'idatahum, dan begitu pula kami membalik-balikkan ataupun memaling-malingkan hati dan absarum, penglihatan mereka. Kama lam yu'minu bihi awwala marah, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, yakni kepada Al-Quranul Karim, wa nadharhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka jadi bengong kelu. Fi tughyanihim ya'mahun, kami kata Allah Taala biarkan mereka dalam keadaan bengong kelu dan juga dalam kesesatan. Baik, dalam ayat ini dalam ayat yang lain perintah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan perintah memegangnya dengan teguh. Kita maklum bahawa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah sebagai suatu ketaatan yang mutlak, kan, tak boleh berbelah bagi. Adapun taat kepada pemimpin, dia bersifat relatif ataupun nisbi. Orang akan panggil apa, separuh-separuh, tengok keadaan. Dan selagi mana pemimpin tadi itu tidak menyuruh melaksanakan kemaksiatan, maka kita kena taat. Baik, dalam ayat yang lain, ini dia biasanya orang ambil sikit je. Dia ambil yang mesh dengan poin yang dia nak, iaitu khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Saya ambil panjang nak tunjukkan kepada tuan-tuan lah. Sebab ayat ini kita kena tengok bukan hanya sekadar frasa yang kita nak sahaja, tapi kita kena tengok apa permulaan ayat tadi untuk kita mengetahui dia punya latar belakang kisah ataupun cerita. Kan? Kalau kita refer kepada ayat ini, wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur, ini kisah apa? Kan? Ini kisah tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Kan? Dan kami adakan perjanjian kan, dengan mereka. Kan? Dan di sini ini ialah khuzu ma'atainakum biquwwah, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Dan jadi khuzu ma'atainakum, ambillah apa yang kami bagi kepada kamu, biquwwah, dengan kuat, dengan teguh, dan juga wasma'u, dengar. Qalu, lalu mereka pun kata sami'na wa asaina, kami dengar dan kami ingkar. Kan, wa usribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Ini tuan-tuan boleh baca, kan. Dan dalam konteks kita nak memahami ayat, okey, ayat ini berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Okey, kena baca ayat beberapa ayat yang terdahulu untuk kita memahami jalur cerita. Kan, kalau hanya ayat ini
tak jadi. Kan? Baik. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib sama ada semasa hayat baginda, maknanya dalam kalangan sahabat Nabi ni dia mesti ataupun wajib taat, kan? Dan mahupun selepas kewafatannya. Jadi orang yang tidak sempat bersama dengan Rasulullah dipanggil sebagai tabi'in. Dan selepas tu tabi'in sampailah kepada generasi kita hari ini, kan? Jadi kita wajib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun baginda telah 1400 tahun dah wafat dah, kan? Baik. Mentaati Rasul ialah mentaati semua perintah dan menjauhi larangannya yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diketahui kesahihannya. Quran clear, kerana Quran adalah kitab suci yang diturunkan secara mutawatir, kan? Tidak boleh kita tidak percaya, maknanya kena percaya kerana proses penurunan, proses pengumpulan, semakan yang dibuat sehingga dapat compile, kan, sebagai mushaf induk ini pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kan? Jadi yang tu memang satu kerja yang cukup teliti, kan? Bukanlah kata marilah generasi hari ini nak pertikaikan. Dan begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW, ini juga telah disepakati oleh para ulama sejak zaman lamanya akan kitab-kitab hadis seperti Kutub Sittah, kan? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan sebagainya, kerana kualiti hadis yang ada di dalam Kutub Sittah ini. Dan kita lihat bagaimana usaha gigih yang dilakukan oleh imam-imam hadis ini untuk mendapatkan kepastian akan sesuatu riwayat. Tidak semudah itu, kan? Tidak semudah itu hari ini beringat. Kita kena ambil perhatian bahawa kadang-kadang sebahagian orang dia memang mengambil mudah ataupun mungkin juga tidak mahu mengamalkan apa yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi SAW secara direct. Baik, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Islam pada zaman tu, kan, dalam konteks penurunan ayat dan juga ayat Quran kita maklum, okey, valid sampailah kepada hari kiamat dan termasuklah juga kita pada kali ini ataupun pada hari ini. Jadi Allah perintah kepada umat Islam, kaum muslimin, supaya mereka betul-betul mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala yang membatasi antara manusia dan hatinya. Walaupun hati kan ni duduk dalam tubuh manusia, tapi semacam ada tembok, kan, ada dinding antara dalam tubuh manusia tadi. Baik, antaranya ialah Allah menguasai hati seseorang. Maka Allah lah yang menentukan kecenderungan hati tadi nak mengikut kehendak dia ataupun tidak. Contoh kita lah tuan-tuan, bab makan. Kan, kita nak ikut kehendak hati, nak makan apa hari ni? Nasi ke mi, contohlah, ataupun gandum. Kan? Mi pun gandum tak? Nak makan apa? Dan yang sihat, yang separah sihat, yang kurang sihat. Kan, kita ada pilihan untuk makan. Okay. Jadi dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kecenderungan hati mengikut kehendak dia lah. Dan Allah berkuasa mengarahkan hati orang kafir apabila dia mengenaki orang kafir tadi dapat hidayah. Ini pun kadang-kadang berlaku dan kita pun minta lah ada rakan-rakan, kawan-kawan yang belum Islam ni memang dia cukup baik dan cukup pantas dalam melakukan kerja-kerja amal, kan, tapi sayangnya dia belum terbuka untuk terima hidayah. Kadang-kadang dia tahu, lebih mengetahui daripada orang Islam bab agama. Kan, bab agama, bab apa semayang, bab solat, bab jenazah dan sebagainya. Kadang-kadang kita pun malu. Contohlah, kan. Tapi hidayah belum ada. Kena doa lah, kan, kena doa, mudah-mudahan
orang tadi ni kan, mungkin dalam kalangan rakan-rakan kita, kawan-kawan kita pun mudah-mudahan dia terbuka pintu hatinya untuk menerima Islam sebagai cara dan jalan hidup dia. Rugilah kan. Baik. Dan menguasai hati seseorang yang beriman untuk menyesatkannya apabila dia nak untuk menyesatkannya. Ini pun kadang-kadang benda-benda yang berlaku sensitif dalam masyarakat kita. Azan kan dikumandangkan, kita buat tak kan. Barangkali kita tak faham dia punya maksud dia kan, ataupun orang faham kan buat jelah tak. Baik, jadi soal hidayah ini adalah hak milik Allah Taala. Kita usaha apabila dia berkehendak untuk menyesatkannya. Pengertian serupa ini juga ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ini Abi Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab dia Mustadrak Al-Hakim. Kitab Mustadrak Al-Hakim ini ialah kitab yang mengandungi hadis sahih yang dicicirkan oleh Imam Al-Bukhari dan dia disemak berdasarkan kepada ilmu dan oleh Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi ini. Cuma sebahagian ulama lah ada sedikit pandangan berkenaan dengan Al-Hakim An-Naisaburi dan juga kitab Al-Mustadrak ini, walaupun namanya adalah Al-Mustadrak ala Sahihain, maknanya dia mengutip hadis-hadis yang dicicirkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan memasukkan ke dalam kitab dia. Tapi walaupun hadis tadi itu diambil daripada hadis-hadis yang sahih, tapi ada sebahagiannya yang tidak sahih kan, dan mengikut pandangan Al-Hakim An-Naisaburi inilah kan, kerana sebahagian ulama berpandangan bahawa dia antara tokoh ulama hadis yang lebih kepada tasahul ataupun bermudah-mudah di dalam menghukumkan sesuatu hadis itu sahih. Kan? Kalau antara yang yang tasahul, yang bermudah-mudah dalam memberikan hukum hadis kepada hadis yang sahih, ini antaranya. Dan yang kontra satu lagi ialah yang juga dianggap sebagai bermudah-mudah di dalam mendaifkan ataupun mengatakan sesuatu hadis itu daif jiddan ataupun palsu, seperti Ibnu Al-Jauzi. Dia ada, maknanya kalau kita panggil ni ada dua-dua ni yang agak nak kata ekstrim tidaklah kan, tapi atas pertimbangan ilmu masing-masing kan, adalah tidak wajarlah kita kata ekstrim kan, sebab ulama ni dia berusaha sedaya mungkin untuk berikan yang terbaik. Itu kita kena faham. Baik. Yang diambil daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan juga sebahagian besar ulama. Dan hadis-hadis yang menyebutkan, hadis ni banyaklah hadis-hadis yang menguatkan pengertian mana bahawa Allah Taala menguasai hati seseorang, Allah akan tentukan minat kecenderungan dia ke mana. Kan? Ini banyaklah berkenaan dengan ini. Kan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia ni jadi baik, Allah akan fakihkan dia, alimkan dia dalam agama, dan dia terdorong untuk nak belajar, nak topak, nak pergi mengaji ilmu, nak bertanya sesuatu apabila dia rasa kurang faham, rasa tak faham dan lain-lain kan. Jadi Allah dorong dia kan, man yuridillahu bihi khairan. Kalau Allah nak jadi orang yang baik, sebab ada musabab, dia akan rasa minat untuk nak menambah ilmu sedikit demi sedikit. Baik, hadis berikut ialah daripada At-Tirmizi dan juga Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal dan juga At-Tirmizi. Baik, di sini daripada kalau kita tengok matan hadis, dia panggil sanad daripada Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Ansari, daripada Muaz bin Muaz. Orang Arab ni ada nama Muaz bin Muaz, orang Melayu tak ada maknanya ayah bin anak bin ayah kan. Kalau dulu ada Abdullah bin Abdullah. Baik, daripada Abi Ka'ab Sahibul Harith, haddatsani Syahr bin Hausyab, dia kata, aku kata kepada Ummu Salamah, ya ummal mukminin, kan, wahai ibu kepada
ummil mukminin kepada orang Islam, maka aksaru doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kana indaki. Kalau bahasa mudahnya apa dia tuan-tuan? Bahasa mudahnya kita kata apa doa yang antara doa yang paling banyaklah yang Nabi baca bila berada di sisi kamu ataupun di rumah kamu. Kan sebab Nabi ini rumah isteri Nabi ada banyak, ada ramai, dan juga saya dah jelaskan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu, para ulama mereka memanggil rumah yang Nabi diami itu bersama isteri-isterinya dinisbahkan kepada ataupun panggil kepada rumah isteri Nabi. Ini rumah Aisyah misalnya kan, ini rumah Ummu Salamah kan. Kalau sebut rumah Nabi yang mana satu tak tahu kan. Ini bagai untuk mudah nak identify lah, nak mengenal pasti. Baik. Kemudian iza kana indaki, bila Nabi bersama kamu. Qalat, kata Ummu Salamah ini, aktsaru du'aihi, antara doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini poinnya kan. Wahai ya muqallibal qulub, wahai Tuhan sebenarnya di sini ni kan merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai zat ataupun wahai Allah kan, muqallibal qulub, yang membalik-balikkan hati manusia, sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Jadi kalau kita selaku imam kan, jadi di rumah misalnya ataupun di masjid, di surau pun kan, jadi kita doa, kita tukarlah dia punya hujung tadi itu Allahumma sabit qalbi, jadi Allahumma sabit qulubana kan, tukar ganti nama kepada kata jamak kan, supaya maknanya tepat dan betul. Kalau tidak orang akan ingat dia tu berdoa untuk diri dia je. Orang yang faham bahasa Arab lah kan. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi bila dia berdoa, orang lain pun amin. Doa untuk diri dia sahaja, ya Allah ampunkan dosa mak ayah aku. Kan? Bukannya ya Allah ampunkan dosa mak ayah kami dak. Ini sekadar contohlah kan. Baik. Jadi lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada kitab yang kau bawa, maka apa yang kau khawatir kepada kami? Maka Nabi jawab, ya sungguh hati itu antara, ni saya ada di sini ni, yang bawah ni kan, ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usba'aini min asabi'illah, faman syaa aqama wa man syaa azagha. Kan? Baik. Jadi di sini apa yang kau khawatir atau bimbang kepada kami? Maka Nabi jawab, sungguh hati itu berada di antara dua jari dari jari-jari Tuhan ataupun Allah. Kan? Dialah yang membolak-balikkannya, merujuk kepada hati yang ada pada manusia tadi. Baik. Jadi jelas kepada kita bahawa kita dituntut untuk sentiasa berdoa, dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kekal doa tadi itu sampailah kepada akhir zaman cukup mudah. Kan, jarang sangat doa ni yang panjanglah. Kebanyakannya doa yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cukup mudah, dan saya kira mungkinlah sebahagian besar masyarakat kita ni telah menghafaz dan mengamalkannya sebagai zikir dan doa harian. Kan? Sebagai zikir dan doa harian. Contohlah kata kita terlintah kan, kita berjalan ke kan, terlintah untuk nak selain daripada istighfar kan, maka kita boleh pada bila-bila masa di mana sahaja kita berada untuk membaca zikir-zikir dan doa-doa lah kan. Baik, atas keumuman zikir dan doa. Baik, kemudian bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh hamba-Nya
untuk segera bertaatinya sebelum terlepas jiwanya dari tubuh ertinya. Masa hayat dikandung badan inilah kena taat. Bila dah mati tak ada apalah kan. Bila dah mati maka tak ada apa lagi. Tinggallah tubuh yang kaku yang menunggu masa untuk dikebumikan sahaja. Jadi hilanglah kesempatan yang baik untuk memohon sesuatu yang baik supaya Allah Subhanahu Wa Taala tabik qulubana, kan, tetapkanlah hati kita kan daripada bolak-balik ni. Contoh tadilah yang waswah ke yang antara baik yang tak baik dan seumpamanya. Ini bermakna bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mematikan hati manusia ni, hatinya ni hati manusia lah, sehingga hilang kesempatan yang baik. Ya, ni banyak contoh lah tuan-tuan, bab sedekah, bab derma, kan. Jadi setengah orang okey dia suka menderma, kan, walaupun tak banyak, RM5 sehari, kan, RM10 sehari, RM3 sehari, kan, ataupun setiap kali pergi surau ke masjid ke RM1 ke, tak kisahlah. Sebab apa? Sebab yang penting dia kata aku dah buat kebaikan dan kebajikan pada setiap waktu solat ataupun juga sekurang-kurangnya sekali sehari. Dan apatah lagi dengan zaman internet hari ini, kan, tak semestinya ataupun kerana tak dapat nak ke surau dan masjid ataupun ada halangan, kita boleh infak di mana sahaja. Justru samalah juga kita ini online, okey, barang sesiapa dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti majlis ilmu kita pada malam ini, bolehlah berbuat demikian, salurkan infak anda, kan, zakat, sumbangan dan sebagainya kepada Akademi Tadabbur Malaysia ini untuk tujuan pengoperasian dan sebagainya lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi balik pada poin tadi, hilang kesempatan untuk buat amal yang baik dan usaha untuk nak mengubah hati dengan pelbagai penawar jiwa sehingga jiwanya jadi sihat. Orang kita hari ini kadang-kadang pergi gym nak sihat tubuh badan, fizikal nak sihat, kan. Dia punya dalaman ni dia nak juga sihat, tapi sihat mengikut ukuran ataupun piawai sekular dan liberal. Kan, dengan pakai yang masya-Allah, kan, terutama yang perempuan. Dia nak sihat, dia nak cantik, tetapi kecantikan yang hakiki itu mereka tidak peduli kerana mereka tidak nampak ataupun tak nampak cahaya petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Baik. Jadi pelbagai penawar jiwa, sehingga jiwanya menjadi sihat, menjadi tenang, menjadi tenteram sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni macam-macam, kan. Kita pun fahamlah perangai manusia, kesukaan manusia, kegemaran manusia. Tak boleh nak satu skema saja jadi pembaris, kan. Ustaz kena akur, kena terima, kan. Color ada macam-macam color, kan. Saya suka macam ni, orang tu suka macam ni, tak boleh buat, tak betul, kan. Islam mengakui akan kebebasan dalam melakukan segala perbuatan, akan tetapi ada hak dan batas, kan, yang ini boleh dan yang itu tidak boleh. Skemanya sama, kan. Baik. Jadi ini kita dah bincang tadi dari sudut al-qalbu ni. Maka okey, yang kedua ni ialah kata-kata yang membatasi. Balik kepada ayat yang kita baca sebentar tadi. Mana dia? Wa'lamu, dan ingatlah atau ketahuilah bahawa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Perkataan yahulu di sini adalah kata yang digunakan untuk pengertian mati. Kalau hawala yuhawilu, tukar, tahwilul qiblah, pertukaran kiblah ni hala yahulu, kan, ataupun juga haul, kan, cukup haul, orang Melayu panggil cukup haul, kan, cukup setahun. Baik,
Kerana hati itu biasanya yang dapat memahami sesuatu. Okay, kata yang digunakan untuk pengertian hati, kerana hati itu biasanya dapat memahami sesuatu, maka apabila dikatakan hati dah mati. Bila hati dah mati, tak ada apalah. Kan, bukan hati kering. Hati kering itu orang yang jenis melakukan kerja-kerja ataupun juga macam apa panggil, memandu pada tahap kelajuan yang tinggi, yang ekstrim dan sebagainya kan. Jadi apabila dikatakan hati seorang dah mati, walaupun jasadnya ada, bermakna hilanglah kesempatan untuk dia memanfaatkan ilmu pengetahuan. Kadang-kadang tadilah tuan-tuan, dari sudut kefahaman dan kesedaran, benda-benda yang kadang nampak remeh je. Kan, nampak remeh. Okey, apa dia contoh? Makan menggunakan tangan kanan. Benda remeh je. Kan? Kita sebut berulang kali. Tapi masih lagi tak faham. Kan? Kerana dalam hadis Nabi ada menyebutkan siapa yang makan dan minum menggunakan tangan kiri, artinya dia makan dan minum bersama-sama dengan setan. Sebab setan benda tak nampak. Dari sudut keyakinan, keimanan dia, kalau dia nampak ada ataupun bau busuk, nescaya dia tak buat. Kan? Benda-benda sebegitulah dia akan balik kepada kecenderungan untuk nak tambah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dan agama. Baik, kata membatasi ataupun perkataan hala yahulu ini, kata majas. Majas adalah kita panggil kiasan. Kan, kiasan yang menggambarkan batas yang dekat dengan manusia, dengan hamba. Kerana sesuatu yang dapat memisahkan dua benda ataupun dua perkara cukup dekat antara dua benda tadi. Kalau kita kata ginilah, yang memisahkan kita ni adalah skrin komputer. Kan, sebab tuan-tuan duduk dalam, saya duduk luar, contohlah. Kan, ataupun kalau dalam kelas, okey. Tak ada gap. Kan? Dan pengertian serupa ini dinukilkan oleh Qatadah. Ini seorang tabi'in, bila dia bincangkan ayat walaqad khalaqnal insana wa na'lamu wa ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kan, cerita tentang kejadian manusia, tapi dalam konteks ayat ini ialah nak tunjukkan dekatnya, kan, kami, kata Allah Ta'ala, lebih dekat kepadanya daripada urat leher dia. Nak cerita bahawa Allah itu dekat sekali dengan manusia. Bagaimana kedekatan itu, kan, wallahu alam, tidak diperjelaskan. Jangan kita pula cari detail pula kan tentang bagaimana akhirnya jadilah apa kita panggil bersatu dengan Tuhan. Bukan begitu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama tafsir tentang ayat ini, tapi yang tak dapat disangkal ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membuat bakat-bakat ataupun potensi-potensi kecenderungan dalam diri manusia untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Kan, benda ni keburukan dan kebaikan. Dan manusia ada pilihan. Macam tadilah, nak makan benda yang berkhasiat ataupun yang kurang berkhasiat ataupun yang tidak berkhasiat, kita ada pilihan. Jadi bakat ataupun potensi yang baik dan yang buruk ini dua-duanya berkembang, kan, mengikut sunnatullah yang diletakkan kepada kita manusia. Dan kecenderungan ini, potensi ini, dia bergantung kepada keadaan, suasana, persekitaran kita tinggal. Siapa kawan kita? Kan, siapa kawan kita? Contohlah kata kalau zaman muda-muda kita nak berkawan, kan, member isap rokok belaka. Kan, kita pun turut sama isap rokok lah. Sebab apa? Sebab kalau tidak tak boleh nak masuk geng. Ataupun yang jenis motor belaka. Kan, motor apa dia, Kapcai ke RZ ke, kalau zaman saya dululah, kan, zaman Honda Fame. Jadi sebahagian mana trend zaman, ataupun juga yang zaman sebelum tu zaman bell bottom dan pelbagai lagi zaman, kalau nak masuk grup, nak masuk geng, kena join, kan. Kalau tidak, hanya sekadar join,
kan tak jadi sebab tidak turut serta kan untuk nak sama-sama merokok, untuk nak sama-sama berpakaian yang sedemikian dan pelbagai lagi lah kan menunjukkan akan kebersamaan seorang tadi dalam kumpulan dia kan sebab apa? Sebab dia boleh membentuk apa dia panggil personality dan kecenderungan manusia tadi kan situasi keadaan dan sebagainya lah. Dan apabila seseorang itu dididik dengan baik, jiwanya akan jadi baik. Ini biasalah dalam pendidikan kita kan, kita didik anak kita misalnya keluar dengan kaki kanan, masuk dengan kaki keluar dengan kaki kiri, masuk dengan kaki kanan, baca bismillah dan sebagainya, dia dah biasa dah kan sikit-sikit dan juga dengan cara adab. Dan apabila sebaliknya kalau jiwa manusia dididik dengan jahat ataupun berada dalam lingkungan yang jahat dan yang sewaktu dengannya, nescaya dia akan jadi jiwa yang memberontak, jiwa yang jahat. Kadang-kadang dia jadi mangsa keadaan. Kesian juga ada. Kan? Kita tengok kepada kisah masyarakat, anak-anak yang terbiar kerana mak ayah sibuk cari kerja, kan, cari rezeki dan sebagainya. Jadi akhirnya anak tadi jadi mangsa keadaan. Dia bukan jadi begitu. Dan tambahan pula dengan faktor tempat tinggal yang agak sempit dan kecil. Kan budak tak boleh duduk rumah flat contohlah kan. Jadi dia keluar merewang kerana di luar sana tadi tu tempat yang terbuka jumpa dengan geng kan yang hidu gam dan seumpamanya lah. Dan akhirnya dia juga jadi mangsa keadaan dan akhirnya jadi terjebak dalam melakukan perkara yang ditegah oleh undang-undang negara dan juga termasuklah dalam agama. Baik, hati adalah pusat perasaan. Kemampuan serta kehendak seseorang yang dapat mengendalikan jasmani untuk mewujudkan amal perbuatan. Dia bermula daripada hati. Oleh sebab itu kan ada hadis yang popular tak kan? Ada hadis yang popular kan? Dan di hujung sabda Nabi tadi, ala wahya al-qalbu. Kan tuan-tuan ingat tak, kalau hati tu baik maka baiklah segala tubuh badan kita, kan. Jadi dalam tubuh badan manusia ini ada seketul hati. Kalau hati itu baik maka baiklah, dan wa iza salahal jasad, kan, apabila hati itu baik maka baiklah seluruh tubuh badan. Wa iza fasadat, kalau hati itu jahat rosak maka impaknya juga kepada tubuh badan manusia. Itulah umpama kan ala wahya al-qalbu, itulah dia hati atau jantung hati yang kita maklum mempunyai peranan yang cukup utama dalam menentukan hala tuju manusia, sama ada nak jadi orang yang beriman ataupun tidak. Allah Subhanahu Wa Taala membataskan antara seseorang dengan hatinya, kan, kerana Allah lah yang lebih layak, yang lebih mengetahui tentang hati manusia, hati nurani manusia. Allah menguasai hati itu kerana dialah pula yang mencipta potensi-potensi, kan, yang kita bincangkan tadi, yang perlakuan baik dan buruk itu yang ada dalam hati manusia. Dan Allah jugalah yang paling dapat menentukan ke mana hati itu nak pergi. Oleh sebab itu kita sentiasa minta doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kita, membawa kita kepada jalan yang baik. Bagaimana kita sentiasa doa tuan-tuan, antaranya apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku untuk ingat kepadamu, a'inni ala zikrika wa syukrika, dan berterima kasih, bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan dapat beramal ibadah yang elok, yang baik kepadamu. Nak kita minta supaya Allah Ta'ala buka jalan untuk mempermudahkan kita dalam melaksanakan amal ibadah. Walaupun kadang-kadang ada kesulitan, kan, kita minta supaya dilapangkan, kan, sesuatu pekerjaan ataupun halangan tadi. Baik, dan di akhir ayat ini kita akan dapati bahawa di akhir ayat ini Allah menegahkan bahawa sesungguhnya manusia
wa annahu ilaihi tuhsyaru, dan sesungguhnya kepadanya lah kan tuhsyarun, kamu akan dibangkitkan kan. Jadi keyakinan perlu ada dalam kalangan manusia, tak kiralah kan. Tapi orang Islam saja, bagi orang yang bukan Islam mereka tidak percaya kepada hari al-ba'su, hari kebangkitan, apatah lagi berada di pada mahsyar kan, bersama mana luah mana, wallahu a'lam. Jadi di sini kita dapati bahawa wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya lah kepadanya lah, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala lah seluruh manusia akan dikumpulkan dan akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang mereka lakukan semasa kehidupan di dunia dahulu. Dan yang jawabnya apa? Yang jawabnya adalah anggota tubuh badan manusia. Mulut tak boleh nak bagi jawapan kan, mulut diam saja. Jadi yang jawabnya adalah kaki kan, telinga, mata kan dan sebagainya, sebagai ataupun menjadi saksi kepada ruh ataupun manusia itulah kan. Jadi akhirnya dihisap. Bila dihisap, sama ada yang baik ke syurga, yang tidak baik ke neraka. Ini panjang cerita tak? Ada berikan buku amalan sama ada menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Baik, sebagai kesimpulannya ialah allazina amanu, orang yang beriman ialah orang yang sentiasa berusaha untuk patuh dan taat. Kita manusia tuan-tuan, kita lemah. Kan, kita banyak dosa, kita banyak kelemahan, tapi kita berusaha untuk sentiasa memperbaiki diri kita, melaksanakan amal ketaatan dari masa ke semasa. Memang kita banyak kelemahan, memang kita banyak dosa, dan dosa-dosa kecil dapat dihapuskan dengan beberapa perkara seperti istighfar, seperti berwuduk dan sebagainya lah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menuntun kita untuk menjadi manusia yang baik, dan untuk mencapai manusia yang baik. Yang pertama, yang paling bawah adalah Muslim, kemudian mukmin, yang ketiga, yang tengah ialah muhsin, baik untuk diri, dan yang keempat ialah muslih, dan yang paling atas adalah muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kan. Baik. Jadi saya kira sekadar itulah untuk pada malam ini, malam kita Merdeka Adab. Kukulah nak sambut, nak pergi ada program nak menyambut detik 12 tengah malam ke. Okay, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, dan sekali lagi lah pada mana-mana tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam ini ataupun di luar sana yang nak infak, bolehlah menyumbangkan infak anda untuk kelangsungan kelas-kelas ilmu anjuran Akademi Tadabbur Malaysia kepada akaun bank Islam yang tertera di Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Aqul qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Wallahu alam wa ila liqa. Selamat menyambut hari kemerdekaan dan selamat bercuti. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Allah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Jazakallah.